keselamatan bukan karena kita yang mencari Allah. 弟兄姐妹，救恩不是说我们应该去寻找上帝， Tetapi Allah yang datang mencari kita manusia yang berdosa. 救恩不是靠我们的努力而得做的，但是因为上帝他爱我们 Keselamatan 寻找我 bukan 们， usaha kita, 不是靠做我们的努力， tetapi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. 而是耶稣基督里面上帝的那个恩典。 Tanggung jawab kita adalah menerimanya, bukan mengusahakannya. 我们的责任就是接受它、领受它，不是去努力得做它。 Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk karya terbesar yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. 天父上帝，我们谢谢你在我们的身上做了你的最伟大的事工。 Oleh karena kasih-Mu bagi kami, Engkau telah mengorbankan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib. 因为你爱我们，你牺牲了你的独生子，死在十字架上。 Sekali lagi kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. 我们再次为着你的救恩向你献上感恩。 Demikian juga hari ini, di hari yang penuh sukacita, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman. 今天也是一个大喜的日子，你让我们能够有机会来听你的道。 Berbicaralah kepada kami semua karena kami siap mendengar Tuhan 就是你 berbicara. 对于我们说话，我们等候在你的面前。 Puaskanlah kelaparan kami dan kehausan akan 求你 firman 满 Dia. 足我们心里面的饥渴慕义。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们祷告。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tisung Jemei, Ping An, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita sudah sampai di bulan terakhir di tahun 2021 ini. 感谢神恩典，我们今天已经进入到今年的最后一个月份， Atau bulan terakhir di tahun berkemenangan di dalam Kristus sesuai dengan tema besar gereja kita sepanjang tahun ini. 也就是得胜于基督的这一年的最后一个月份。 Secara khusus hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki minggu kedua atau minggu Advent yang kedua, minggu penantian yang kedua untuk kita sama-sama memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. 弟兄姐妹，我们也进入到等候耶稣降生的第二周，我们要庆祝主耶稣的降 Saya 生。 ingat satu perkataan yang sangat baik dari seorang teolog Kristen yang sangat terkenal, J.I. Packer. 有一位神学家吉尔贝克说了一句很好 Nah, 的 J.I. Packer berkata bahwa spirit Natal, semangat Natal itu harus menjadi tanda di dalam kehidupan setiap orang percaya yang menggerakkan hidup mereka di sepanjang tahun. 他说，圣诞的精神应该成为每位信徒的心中的一个力量，让他能够在每一天把它实践出来。 Jadi Natal kita hanya rayakan satu tahun satu kali di bulan Desember, tetapi semangat Natal harus menggerakkan seluruh hidup kita di sepanjang tahun, bahkan di sepanjang hidup kita. 虽然我们一年只是庆祝圣诞一次，但是圣诞的精神应该成为我们里头的一个动力，让我们真是能够在我的每一天，也许是在我们的一生中把它实践出来。 Dan di bulan berkemenangan, di dalam sukacita, di bulan ini kita akan memulainya dengan satu tema di minggu pertama ini, berita sukacita bagi para pendosa. 今天我们要思想的一个题目就是罪人的最好的消息。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Lukas 19. 让我们翻开路加福音第19章， Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 路加福音19章，我们要从第1节看到第4节。 Saya percaya ini satu bagian yang sangat terkenal dan kita mengenalnya. Saya akan membacakannya bagi kita. Lalu ayat 1 sampai ayatnya ke-9, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama di dalam Iniwen dan juga Chungwen bersama-sama. 是我们很熟悉的一段经文。第4节，我们一起用中英文来念。 Nah, begini kata firman Tuhan, Lukas pasal 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." 10 sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memulai khotbah pada hari ini dengan satu statement yang penting. Saudara-saudara, agama dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi, agama dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Saudara, agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tetapi keselamatan adalah usaha Allah di dalam Kristus Yesus untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi agama itu bersifat dari bawah ke atas. Tetapi keselamatan bersifat dari atas ke bawah. Allah yang datang mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Allah mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa, itulah inti dari ajaran Alkitab. 上帝拯救罪人就是圣经的一个中心的信息。 Itulah yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. 上帝借着耶稣基督成就了这个大功。 Saudara-saudara, kebenaran ini setidaknya bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang kita baca pada hari ini. 最起码我们可以从路加福音19章第1节、第10节刚才念过的经文看见这个真理。 Di dalam ayat yang ke-10 Alkitab berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. 第4节圣经说，人子来为要寻找拯救世上的人。 Saudara-saudara, kisah atau konteks ayat ini ada di dalam kisah Sakeus, seorang pemungut cukai yang dipandang oleh masyarakat ketika itu sebagai orang yang berdosa, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-7. 在第7节我们看见众人看撒该是一个罪人，甚至是一个大罪人。 Jadi untuk mencari dan menyelamatkan seorang pendosa besar seperti Sakeus ini, itulah tujuan Allah, itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, inilah juga satu kabar sukacita bagi kita semua. Karena kita semua di hadapan Allah adalah seorang pendosa. Kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu, inilah juga inti dari berita sukacita Natal. Inilah inti dari berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang disampaikan oleh malaikat Allah di padang Efrata kepada para gembala di malam Natal yang pertama.
Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 Alkitab berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 路加福音第2章第11节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主 Saudara, 基督。” Yesus Kristus datang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. 弟兄姊妹，耶稣来到世上寻找罪 Inilah 人。 berita yang secara konsisten bisa kita lihat, bisa kita dengar di sepanjang Alkitab. 是在圣经里面一个持续不断的一个信息。 Alkitab di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 15 berkata, Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. 在提摩太前书第1章第15节那里说到，耶稣降世是为要拯救罪人。 Saudara-saudara, inilah berita sukacita bagi kita para pendosa. 弟兄姊妹，这就是我们这些罪人的一个最好的信息消息。 Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. 耶稣寻找世上的人，要拯救罪人。 Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang besar di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang datang mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa? 但是问题是，耶稣基督来到世上寻找罪人的这个行动上，我们怎么能够得到其中的大喜乐呢？ Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua kembali kepada kebenaran kitab suci, khususnya dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang sudah kita baca bersama pada hari 让我 ini. 们回到刚才念过的经文，路加福音19章第1节到第10节。 Setidaknya ada 3 jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan atas pertanyaan yang penting ini. 最起码，神的话告诉我们3个答案。 Yang saya secara pribadi berharap bukan saja menjadi satu konsumsi bagi otak kita pada hari ini, tapi sungguh-sungguh mengalaminya, sehingga ketika kita kembali dari ruang ibadah ini, kita kembali dengan mengalami berita sukacita yang besar itu di dalam kehidupan kita 但 secara 愿今 pribadi. 天的信息不成为我们脑子里面的一个知识，但是让我们正式能够经历到神的大喜乐。让我们从这里回去的时候，我们正式带着这个圣诞的喜乐回到我们的家里。 Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat itu di dalam hidup kita. 第一，我们应该醒悟到我们是有罪的人，我们需要耶稣基督，我们的救主。 Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah seorang yang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kita. 我们应该醒悟到我们是一个罪人，我们应该在我们的生命里面，我们需要这位救主耶稣基督。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat dari Lukas pasal 19 yang sudah kita baca pada hari ini. 我们可以从第1节到第10节看见这个真理。 Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa tujuan Yesus melewati kota Yeriko adalah secara khusus untuk bertemu dengan Sakeus. 这里说到耶稣进到耶利哥城，他是故意要见这位撒该。 Jadi ini satu peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat langka. Yesus datang ke kota Yeriko secara khusus untuk menjumpai Sakeus. 是很特别的事，因为耶稣故意进了耶利哥城，为的要见这位撒该。 Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tanda kutip kunjungan kerja Tuhan Yesus di kota Yeriko di dalam Lukas pasal 19 ini, 要是我们看路加福音19章记载耶稣进到耶利哥的那个情形， di sana kita akan melihat bahwa Yesus tidak melakukan hal yang lain di kota Yeriko selain bertemu dengan 我们 Sakeus. 看见他除了要见撒该，耶稣没有做别的事。 Wow, waktu saya lihat ini luar biasa, spesial sekali hanya untuk seorang Sakeus. Yesus datang ke Yeriko untuk menjumpai dia. 是一件很特别的事。
耶稣来到耶利哥，为的是要见这个人撒该。 Nah, saudara, hal ini membangkitkan keingintahuan kita, menggerakkan pikiran kita. Siapakah Sakeus sehingga dia begitu istimewa, sehingga Yesus mengkhususkan waktu untuk datang menjumpai dia di kota 让我 Yeriko. 们感觉到很稀奇，为什么耶稣要特地来见这位撒该呢？ Saudara-saudara, jika kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kedua, di sana Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya raya. 在第2节那里说到，撒该是税吏长，是个财主。 Wow, ternyata ini bukan orang biasa. 他不是一个平凡的人， Dia adalah seorang pejabat tinggi. 他是一位有高职位的人。 Bahkan Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang kaya raya. 甚至圣经说他是一位财主， Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. 他是税吏长， Dia adalah pimpinan atau kepala pajak ketika itu. 他是那个时候税务局的这个有权利的人， Yang mungkin hari ini posisinya sama seperti dirjen pajak. 就好像现在的这个税务局的局长一样。 Nah, oleh sebab itu tidak heran kalau Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang kaya raya. 所以不奇怪，圣经说他是一位财主。 Jadi badannya boleh pendek, tapi kedudukannya tinggi. 但是虽然他是一个很矮小的人，但是他的职位是很高的。 Badannya boleh semampai dalam tanda kutip 1 meter tidak sampai, tetapi dompetnya tebal. 他的身体不高过1尺，但是他的钱包是很厚的。 Nah, kalau yang mau cari orang kayak begini. 要找对象就找这样的人。 Nggak bercanda ya. Jadi badannya boleh tidak proporsional, tetapi dompetnya profesional. 他 luar 的 biasa. 身体可以说是看没有好看的，但是他的钱包却是 Nah, ketika 厚的。 kita melihat atau mendengar fakta ini, mungkin kita akan mulai berpikir, 但是当我们看见这个事实的时候，我们可能就会想了。 jangan-jangan karena Sakeus adalah seorang pejabat tinggi, seorang kaya raya, itulah yang membuat Yesus tertarik untuk berjumpa dengan orang ini secara pribadi. 是不是耶稣故意来找这个人，特地来见他，因为他是一位官员、高官，是一位财主呢？ Atau kita juga mulai berimajinasi, kita menduga-duga, jangan-jangan Yesus bertemu dengan Sakeus untuk memberikan proposal, bantuan dana untuk mendukung pelayanannya. 或者我们开始想象，难道说耶稣来见这位财主是要他资助耶稣的这个事工吗？ Saudara-saudara, jika kita berpikir hanya dengan alasan-alasan yang demikian, maka kita salah besar, kita keliru 我 besar. 们这么想的话，那是大错特错。 Alkitab menunjukkan kepada kita justru Sakeus adalah seorang pendosa. 圣经告诉我们说，撒该就是一位罪人， Bahkan dia adalah seorang pendosa besar. 他是一位大罪人。 Saudara-saudara, Sakeus adalah orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai, pemungut pajak bagi pemerintah Romawi. 撒该是犹太人，但是他成为罗马政府的税吏。 Karena ketika itu orang Yahudi berada di bawah jajahan atau kekuasaan Romawi. 那时候犹太人是在罗马的统治之下， Saudara-saudara, karena menjadi seorang pemungut pajak atau pemungut cukai bagi penjajah, 为了这个统治者做税吏来收取这个税务。 Sakeus dipandang sebagai pengkhianat, sebagai pemeras bagi saudara-saudara sebangsanya. 撒该就被他的民族看为是卖货贼。 Apalagi ketika itu pemungut pajak seringkali memungut pajak lebih dari apa yang seharusnya. 更何况那个时候税吏他收取税务的时候是超过，是很过分的，是超分的。 Karena itu bagi orang Yahudi, Sakeus tidak lebih daripada seorang pemeras, seorang pengkhianat bagi saudara-saudara 对于犹 sebangsanya. 太人来说，撒该对他的民族来说是一个卖国贼，是一个压榨同胞的人。
Bukan hanya itu, Sakeus juga dipandang sebagai orang yang hina dan najis karena dia bekerja kepada orang kafir. 因为他为外邦人工作，所以被看为是一个低贱的、很污秽的人。 Jadi orang ini benar-benar adalah musuh masyarakat ketika 他 itu. 实在是社会的敌人， Bagi masyarakat ketika itu dia tidak lebih daripada sampah masyarakat. 他被看为是垃圾。 Nah, oleh sebab itu tidak heran kalau orang-orang di dalam Lukas pasal 19 ayat 7 mengelompokkan Sakeus sebagai orang yang berdosa. 所以在第7节，众人都看撒该是一位罪人。 Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat-sangat miris, satu hal yang sangat ironi. 是一个很讽刺的事， Ini sama sekali tidak mencerminkan namanya. 这正是不能够表现出他名字 Saudara 的 tahu 意义。 arti nama Sakeus itu adalah murni. 你知道撒该这个名字它的意义 Tetapi 是 hidup 纯洁， dan sikapnya tidak mencerminkan namanya, tetapi justru sebaliknya menunjukkan kebobrokan dirinya, kebobrokan moralnya. 但是他的作为不显明他的名字的意义，而是一个很堕落的人，很污秽的人。 Jadi namanya tidak sejalan dengan tingkah lakunya. 他的名字跟他的作为、他的行为是不相称的。 Saudara-saudara, di balik kedudukan Sakeus atau jabatannya yang begitu tinggi, justru menunjukkan kerendahan dan kehinaannya. 弟兄妹，虽然他是一位高官，但是比较起来，他却是那么的低贱，那么的卑微。 Di balik kekayaannya yang berlimpah justru menunjukkan kemiskinan dan kebobrokan moralnya karena dia adalah seorang pemeras dan seorang koruptor. 虽然他是一位很有钱的人，但是他是一位贪污的人，是一位压榨同胞的人。 Di balik jubah atau jasnya yang rapi, yang necis, 虽然他穿了很华丽的袍子， justru dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin bagi saudara-saudara 但是对同 sebangsanya. 胞来说，他是一位冷血杀手。 Nah, saudara-saudara, untuk mencari dan menyelamatkan seorang pendosa besar seperti Sakeus inilah Yesus mau datang ke Yeriko. 为了寻找好像撒该这么大的罪人，耶稣愿意来到耶利哥城。 Saudara-saudara, inilah alasan Yesus untuk mencari dan menjumpai Sakeus. 这是耶稣寻找撒该的一个目的。 Di satu sisi, jika kita perhatikan, 一方面，我们看见 kita bisa melihat bahwa Sakeus menyadari bahwa dia adalah seorang pendosa yang membutuhkan juru selamat. 撒该也醒悟到他是一位罪人，他需要救主耶稣。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, 第3、第4节，圣经这么说： ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, 当撒该听见耶稣来到城里的时候， Sakeus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. 撒该就设法要见耶稣。 Tetapi karena banyak orang dan badannya pendek, 但是因为有许多的人围着耶稣，而他的身体又 dia 很矮小， berusaha berlari mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon untuk sekedar melihat Yesus yang datang ke 他就 kotanya. 跑到众人的前面，爬上桑树上，为的要见耶稣。 Saudara-saudara, sebagai seorang Yahudi, Sakeus pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Mesias, sang juru selamat bagi orang yang berdosa itu. 撒该身为犹太人，当然他也听过耶稣是弥赛亚，是能够拯救罪人的。 Mungkin dia sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus, entah itu dari membaca kitab suci, 可能是从圣经里面他知道耶稣的事， atau mungkin ketika sejak dia dari sekolah minggu dalam tanda kutip, 或者在主日学的时候他听过了耶稣是弥赛 atau 亚， juga dia bisa mendengar dari cerita orang-orang di sekitarnya, 或者他周围的人曾经讲述过有 atau 关耶 mungkin 稣， juga dia bisa tahu dari koran lokal, surat kabar lokal yang dibaca di Yeriko. 或者从当地的报纸里面，他也知道耶稣要经过耶利哥城。 Tetapi hampir pasti Sakeus
pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus Sang 总 Juru 之 Selamat itu. 撒该曾经听过耶稣这个名字。 Nah, oleh sebab itu tidak heran ketika dia mendengar Yesus berkunjung ke kotanya, Yesus belusukan datang ke kota Yeriko. 所以不奇怪，当他听见耶稣要经过耶利哥城，甚至要进到耶利哥城的时候， Dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa berjumpa dengan 他就 Yesus. 努力的要与耶稣相见。 Saudara-saudara, dia tidak mempedulikan status dirinya sebagai seorang pejabat tinggi. 他不管他是一位高官， Dia tidak gengsi dengan status dirinya sebagai seorang yang kaya raya. 他不管他的面子，虽然他是一位财 Bahkan 主， dia tidak takut ancaman terhadap dirinya sebagai seorang pemungut cukai. 虽然他是一位这个税吏，而且他也不管他会面对一些的生命的危险。 Yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pengkhianat, pemeras, dan orang yang najis. 他的同胞都知道他是一个压榨同胞的人，是一个污秽的人。 Saudara-saudara, dengan berada di kerumunan orang banyak, dia akan mudah dikenali. 在许多人的面前，他是很容易被认识的。 Dan itu bisa saja mengancam keamanan dan keselamatan dirinya. 他的自身的安全就受到了很大的威胁。 Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita Sakeus tidak memperdulikan semuanya itu. 但是撒该他不管这一切， Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dialah orang yang berdosa, yang membutuhkan Yesus, bukan Yesus yang membutuhkan dia. 因为他醒悟到他是罪人，他需要耶稣，并不是耶稣需要他。 Sakeus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat di dalam 他 hidupnya. 知道他是一位罪人，他需要在他生命里面有救主。 Saudara-saudara, ini adalah satu respon yang benar terhadap anugerah Allah. 这是一个对上帝恩典的一个正确的回应， Saudara-saudara, bukan kita yang datang mencari Allah, 不是我们来寻找我们的上帝， tetapi Allah lah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. 是上帝亲自来寻找我们，然后拯救我们这些罪人。 Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada Sakeus. 这就是耶稣在撒该身上所做的。 Di satu sisi Sakeus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia membutuhkan juru selamat, sehingga dia merespon anugerah Allah itu dengan menjumpai Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang untuk mencari dan menjumpai dia orang yang 撒该 berdosa. 知道他是一位罪人，他回应了上帝的恩典，所以他努力的来到耶稣的面前，他要寻找耶稣。 Saudara-saudara, hal ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti dengan baik di dalam kehidupan 我 kita. 们应该很好的来了解这一点，这是很重要的事。 Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. 我们应该醒悟到，我们都是罪人，我们需要救主来拯救我们。 Saudara, mungkin waktu kita mendengar ini kita akan mulai berkata, 可能我听见这句话的时候，你就开始想， Pak Pendeta salah alamat. 牧师，你的对象错了， Safred, jangan ngomong sembarang ya. 你不要乱讲。 Saya ini bukan pemeras. 我不是一个欺诈人的人， Saya bukan pencuri. 我不是一个偷窃的人， Saya bukan koruptor. 我也不是一个贪污的 Saya 人， bukan penipu 我 seperti 不是一 Sakeus. 个欺骗的人，好像撒该一样。 Pak Safred salah kalau berpikir 你 demikian. 跟我这么说是不对的。 2 jempol saya berikan kalau benar itu memang kita bukan demikian. 若是你觉得是对的话，我赞成。 Atau mungkin kita akan berkata, Pak Safred, saya ini orang baik. Saya hidup dengan aturan yang berlaku. 可能你会说，我是一个好人，我规规矩矩的生活， Saya rajin beribadah. 我很殷勤的敬 Saya 拜上帝， rajin berbuat baik. 我做好事，做得 Saya 很多 hidup dengan saleh. Saya tidak menyusahkan orang 我 lain. 很虔诚，我没有伤害过别人， Bagus. 那很好。 Tapi satu hal yang harus kita sadari. 但是有一件事你应该醒悟到， Satu fakta yang tidak bisa kita sangka. 有一个事实是不能够被拒绝的， Yaitu kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. 因为我们在神的面前，我们都是罪人。 Saudara, Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita dikandung di dalam dosa.
在圣经里面清楚的告诉我们，在母胎的时候， kita semua berada di bawah kuasa 我 dosa. 们都是在罪的权势之下， Kita diperbudak oleh dosa. 我们被罪所奴役， Dan kita berada di bawah penghukuman Allah yang murka oleh karena dosa 因 kita. 着我们的罪，我们在神的愤怒之下受他的刑罚。 Dan neraka yang mengerikan adalah tempat penghukuman akhir yang disediakan oleh Allah bagi kita para pendosa. 那可怕的地狱就是上帝为我们这些罪人所预备的， Ini yang harus kita sadari dan akui 这 di 是我 hadapan 们应该 Allah. 醒悟到而且承认的事。 Kita semua adalah orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. 我们都是罪人，我们需要神的救恩， Kita pendosa yang membutuhkan belas kasihan 我 Tuhan. 们需要神的怜悯。 Secara rohani kita adalah orang yang sakit,在 yang membutuhkan dokter. 在灵里面，我们是一个生病的人，我们需要医生。 Saudara-saudara, kalau kita sakit, kita harus ke dokter. 弟兄姐妹，我们生病，我们应该去找医生。 Orang yang paling kasihan adalah orang yang tahu dirinya sakit, tetapi dia tidak mau pergi ke dokter. 最可怜的人是已经生病了，但是不要去找医生。 Saudara, demikian juga kita sebagai orang yang berdosa. 我们这些罪人， Kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. 我们知道我们是罪人， Kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang sakit secara rohani di 我们 hadapan 是 Allah. 灵里面生病的人。 Oleh sebab itu kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat itu 我们 di 应该 dalam 承认 kehidupan kita secara 耶稣 pribadi. 是我们的救主，我们的生命里面需要救主耶稣基督。 Saudara-saudara, kalau orang tidak mau pergi ke dokter, mungkin masih ada alasannya. 一个人不要去找医生，可能有他的原因。 Mungkin dia berkata atau dia berpikir dia tidak punya uang untuk membayar dokter. 可能他说他没有这个还医生的钱。 Tetapi bagi kita orang yang berdosa tidak punya alasan untuk tidak datang kepada Yesus, untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 但是 Selamat 我 kita. 们这些罪人，我们没有一个原因可以说我们不需要耶稣，不需要来到耶稣的面前， Karena untuk mendapatkan keselamatan itu bukan kita yang membayar, 因为我们要得到救恩，不需要我们付什么， tetapi Yesus yang sudah membayar hutang dosa kita yang besar kepada Allah Bapa melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita, menggantikan kita, Yes. orang yang berdosa. 耶稣在十字架上为我们死，他代替了我们，他为我们还了赎价。 Saudara-saudara, keselamatan bukan karena kita yang mencari Allah. 弟兄姐妹，救恩不是说我们应该去寻找上帝， Tetapi Allah yang datang mencari kita manusia yang berdosa. 救恩不是我们的靠我们的努力而得做的，但是因为上帝他爱我们， Keselamatan 他寻找我 bukan 们， usaha kita, 不是靠做我们的努力， tetapi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. 而是耶稣基督里面上帝的那个恩典。 Tanggung jawab kita adalah menerimanya, bukan mengusahakannya. 我们的责任就是接受它、领受它，不是去努力得做它。 Nah, hari ini kita bersyukur kita bisa menyaksikan ke-8 saudara-saudari kita boleh memproklamasikan iman mereka di hadapan Allah, di hadapan jemaat, bahkan di hadapan iblis. Mereka adalah pengikut Kristus. 今天感谢神，我们能够见证8位的弟兄姐妹，他们在上帝、在魔鬼、在人的面前宣告他们的信仰。 Saudara-saudara, sejatinya bukan karena ke-8 saudara-saudari kita ini yang mau, yang berusaha supaya mereka bisa diselamatkan oleh Allah. 其实并不是我们这8位的弟兄姐妹，他们努力，然后得到了神的救恩。 Bukan karena kekuatan atau usaha mereka sehingga hari ini mereka ada di tempat ini untuk memproklamasikan iman mereka. 不是他们的努力，不是靠着他们的力量，以至于今天他们能够宣告他们的信仰， Tetapi karena Roh Kudus Allah yang sudah menggerakkan hati 而 mereka. 是因为上帝的灵已经感动 Roh 他们 Kudus 的 yang 心 sudah menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara 上帝的 pribadi. 灵让他们醒悟到他们的罪人，他们需要救主耶稣基督。 Dan oleh
pertolongan Allah Roh Kudus, mereka hari ini dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka 靠着 secara 圣灵的帮 pribadi. 助，他们今天能够承认耶稣是主，耶稣是救主。 Saudara, hari ini rindukah kita mengalami sukacita yang besar di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu? 弟兄姐妹，我们是不是渴慕在耶稣基督里面享受一 Rindukah 个 kita 大 boleh 喜 mengalami 的 satu 信息？ perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah datang mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa ini? 我们是不是想见到那位拯救我们的耶稣基督呢？ Mungkin hari ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar-benar berdosa di hadapan 或 Allah. 者你想，你今天是在神的面前是一位， Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya adalah seorang pencuri. 你说你是一位偷窃的人， Saya adalah seorang pemabuk. 我是一位追求的人， Saya seorang pezina. 我是一个犯奸的 Saya 人， seorang peselingkuh. 我是一位， Saya seorang pembunuh. 我是一个杀人的人， Saya adalah seorang pemakai narkoba. 我是一位吸毒的人。 Apapun itu. 不管是什么， Justru bagi kita orang yang paling berdosa inilah 对我们这些罪人， Tuhan Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia. 耶稣愿意来到世上， Karena Dia mengasihi kita. 因为他爱我们， Dia mau menyelamatkan engkau dan aku. 他要拯救你和我， Dia tidak ingin seorang pun dari antara kita binasa. 他不要我们中间有一个人世上。 Nah, oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus sadar di hadapan Sang Juru Selamat. 我们应该在救主的面前，我们醒悟到， Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu di 我 dalam 们应 kehidupan. 该承认我们是罪人，我们需要救主耶稣基督。 Yang kedua, 第二， kita harus memiliki relasi secara pribadi dengan Yesus 我 Sang 们应该与 Juru 耶 Selamat. 稣基督有一个很亲密的关系， Kata kuncinya adalah relasi secara pribadi. 是我们个人与主的 Nah, 亲密 saudara, 关系。 kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6 di dalam Lukas pasal 19. 第5节、第6节这里我们看见， Nah, saya tidak membacakan lagi, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 让我们看我们的圣经。 Saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini sekali lagi Alkitab mempertegas bahwa tujuan Yesus datang ke kota Yeriko adalah untuk mencari Sakeus, pejabat tinggi, kepala pemungut cukai yang kaya raya, sekaligus adalah seorang pendosa besar itu. 耶稣来到耶利哥城，为的要寻找税吏长那位财主，但是他也是一位大罪人。 Saudara-saudara, ketika membaca bagian ini saya coba berimajinasi, saya coba membayangkan, coba menghidupkan apa yang ada di dalam naskah ini. 当我读到这段经文的时候，我开始想象这段经文里面所描述的是什么呢？ Saudara-saudara, ketika Yesus memasuki kota Yeriko, saya membayangkan, saya mengimajinasikan begitu banyak orang berkerumun mengikuti Yesus ketika dia masuk ke kota 我 Yeriko. 想象中，耶稣进到耶利哥城的时候，是有很多很多的人围着他，跟随 Saya 着 coba 他。 membayangkan mungkin kondisinya, mungkin keadaannya sama seperti Jokowi belusukan ke desa-desa atau datang belusukan ke daerah-daerah. 就是好像我们的总统 Jokowi 去到一些乡村里面，见到许多的人。 Saya coba membayangkan mungkin ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, begitu banyak orang yang ingin bertemu dengan dia, mungkin hanya sekedar bisa bersalaman dengan dia. 很多的人围着耶稣，他们很想看他，很想跟耶稣握手。 Mungkin yang ibu-ibu atau yang nona-nona minta foto bareng atau foto selfie dengan Yesus. 可能很多的妇女们，她们很想跟耶稣拍照， Atau mungkin ada yang lebih serius minta disembuhkan dari penyakitnya. 或者有人要耶稣来医治他的病， Atau mungkin juga ada yang sekedar menyapa Yesus atau mengundang Yesus untuk minum kopi, makan pisang goreng di teras rumahnya 或 untuk 者有 bersantai 人 sejenak. 邀请耶稣去喝咖啡、吃煎香蕉等等。 Jadi saya membayangkan suasananya sangat-sangat crowded, sangat-sangat kacau, sangat penuh sesak ketika 我 itu. 想象那个时候的状况是非常的混乱， Tetapi Alkitab mengatakan kepada 但 kita, 是圣经告诉我们， ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, 当耶稣进到耶利哥城的时候，
mata Yesus dan perhatiannya langsung tertuju kepada Sakeus yang ketika itu sedang nangkring di atas pohon ara. 耶稣直接的就看着那躲在树上的那位撒该。 Saudara-saudara, Alkitab berkata di tengah kerumunan orang banyak itu, di tengah-tengah kondisi yang begitu crowded itu, ketika Yesus sampai di bawah pohon ara di mana Sakeus berada. 在圣经里面说到，耶稣在很多人跟随他、围绕他的时候，他就走到那个桑树下面。 Matanya langsung tertuju kepada Sakeus dan dia berkata, Sakeus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu dikatakan di dalam ayat yang kelima. 耶稣看见撒该的时候，就对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。” Saudara-saudara, ini satu kebenaran penting yang harus kita perhatikan dengan 很 baik. 重要的一个真理，我们应该注意的。 Ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus, 当耶稣看见撒该的时候， Tuhan Yesus memanggil Sakeus dengan nama pribadinya. 耶稣就叫他的名字撒该。 Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus, garis bawahi, menumpang di rumah Sakeus. 耶稣说他必须住在撒该的家里。 Saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? 是什么意思呢？ Artinya Yesus menginginkan relasi secara pribadi dengan Sakeus. 耶稣要跟撒该建立一个很个人的、很亲密的关系。 Yesus menginginkan satu hubungan yang personal secara pribadi dengan Sakeus. 耶稣要与撒该建立一个个人的亲密关系。 Oleh sebab itu Yesus memanggil Sakeus dengan nama pribadinya dan dia minta untuk menumpang di rumah Sakeus pada waktu itu. 亲自的呼喊撒该的名字，然后说要住在他的家里。 Dan hal ini yang direspon dengan baik oleh Sakeus. 撒该很好的回应耶稣的 Di 呼 dalam 召。 ayat yang ke-6 Alkitab berkata Sakeus segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. 第6节，他就急忙的下来，欢欢喜喜的接待耶稣。 Inilah yang disebut dengan keselamatan. 这就是所谓的救恩， Inilah inti dari kekristenan kita. 这就是基督教的最重要的 Relasi 一点。 secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 让我们以耶稣基督，我们的救主，我们的主建立一个很亲密的关系。 Saudara-saudara, kekristenan tidak berbicara seberapa lama kita menjadi orang Kristen. 不管我们做基督徒做了多久， Kekristenan tidak berbicara apa jabatan dan posisi kita di gereja. 基督教不说我们在教会里面我们的身份、我们的地位是如何， Apakah kita seorang hamba Tuhan, 不管他是一位神的仆人， diaken, 或者只是 aktivis, 或者一个 atau jemaat biasa. 或者平信， Kekristenan tidak berbicara soal itu. 基督教没有说到这些事。 Kekristenan tidak berbicara seberapa banyak pelayanan kita ambil dan seberapa sibuk kita di dalam 基督 melayani. 教也没有说我们有多少的侍奉，我们忙了多少的时间。 Tapi kekristenan berbicara tentang relasi kita secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 但是基督教是说到我们以我们的救主、我们的主所建立的关系。 Nah, oleh sebab itu satu pertanyaan yang harus menggelisahkan kita hari ini. 现在有一件事应该能够让我们心里面感觉到 Secara 不 khusus 安的。 di minggu Advent, minggu penantian yang kedua, di mana kita akan merayakan Natal di tahun ini kurang lebih 2 minggu lagi. 在2周以后，我们要庆祝圣诞，就在这个等候的2周时日子里 Pertanyaan 面， ini yang harus mengganggu pikiran kita, menggelisahkan hati kita setiap waktu. 让有一个问题，真是能够让我们的心里面感觉到不安的。 Sudahkah kita mengalami atau memiliki relasi secara pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru 我 Selamat? 们是不是已经与我们的救主、我们的主耶稣建立了亲密的关系呢？ Sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu yang datang mencari dan 是 menyelamatkan 不是已经 kita orang 亲 yang 自 berdosa? 的我们见到了我们的救主？ Oleh sebab itu saya berdoa 我因此我祷告， kiranya Natal tahun ini 但愿今年的圣诞节 sekali lagi boleh menjadi satu momentum perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus 真 Sang Juru Selamat 是 itu. 能够成为
我们经历或者见到我们的救主耶稣的一个时刻。 Saya berdoa supaya Natal tahun ini menjadi satu momentum bagi kita untuk memperbaharui relasi kita secara pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. 今年的圣诞节，但愿成为我们更新我们与我们救主的关系。 Bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita yang besar di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang datang mencari dan menyelamatkan kita orang yang 我 berdosa. 们的救主耶稣来到世上寻找拯救罪人，我们在其中得到了什么大喜的事呢？ Yang ketiga, yang terakhir, 第三点， kita harus mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Yesus, Sang Juru 我们 Selamat. 应该真真实实的在我们的救主面前悔改， Garis bawahi, kata kuncinya adalah bertobat sungguh-sungguh. 就是真正的悔改。 Perhatikan Alkitab kita ayat 78. 第八节， Saudara-saudara, Sakeus bukan saja menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. 撒该不但醒悟到他是罪人，他需要救恩。 Sakeus bukan saja menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu secara pribadi di dalam hidupnya. 撒该不但接受了耶稣成为他个人的救主， Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, dia juga mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia mengakui dosanya di hadapan Yesus Sang Juru Selamat itu. 但是圣经也告诉我们，撒该在救主的面前，他正是有一个真正悔改的心。 Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat yang ke-7, ketika orang banyak itu menyebut dia adalah orang yang berdosa. 第七节，当众人看见，都说他是一位罪人。 Sakeus tidak berusaha membela dirinya atau mencari pembenaran di hadapan Yesus. 但是撒该不去努力去为自己辩护， Tetapi di dalam ayat 8 dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. 第八节，撒该对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若夸诈了谁，我就还他4倍。” Saudara-saudara, hal ini menunjukkan kesungguhan Sakeus untuk bertobat dari dosanya. 这就是显明撒该一个真正悔改的心。 Sakeus bukan hanya omdo, Sakeus bukan hanya ngomong doang, 他不但是口说而已， tapi dia menyatakan pertobatannya melalui tindakan nyata. 但是他以行为行动来证明 Dia bukan hanya menyesali dosanya, 他不但为他的罪悔改， tapi dia mau berbalik, mau bertobat kepada Tuhan dan meninggalkan hidupnya yang berdosa. 他愿意悔改，而且离开他旧的生命。 Inilah ciri keselamatan yang sejati. 这是一个真正的救恩。 Hari ini banyak orang yang hanya sampai pada tahap menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. 今天有一些人不过是承认他是一位罪人， Dia hanya menyesali dosanya, tetapi tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosanya. 他不过悔恨他的罪，但是不要悔改。 Nah, oleh sebab itu kita bersyukur di dalam baptisan pada hari ini Musaneti memberikan satu ayat hafalan yang pas sekali dengan poin yang ketiga ini dari Lukas pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. 你应该结出你悔改的果子。 Nah, saya tidak ulangi lagi bagi ke-8 saudara-saudari yang sudah dibaptis pada hari ini. Kalau kita berkata saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, 就是我们说，我们真正的相信耶稣， saya mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. 我要真正的跟随耶稣。 Hasilkanlah buah-buah pertobatan yang nyata di dalam kehidupan kita. 你应该在你的生命中结出 Itu 看得 ciri 见的 keselamatan yang 悔改的 sejati. 果子。 Saudara, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita. 因为神要我们从罪恶中悔改， Sekalipun Dia mengasihi kita orang yang berdosa, 虽然他爱我们这些罪人， tapi Dia benci terhadap dosa. 但是他恨恶罪。 Nah, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. 所以我们应该从罪中悔改，我们回归到神哪里？ Saudara-saudara, Allah tidak pernah melihat
sebesar apa dosa kita. 上帝没有看我们的罪有多大， Allah tidak pernah melihat seberapa dalam kita jatuh. 他没有看我们跌到多深， Dia tidak pernah melihat seberapa hitam, kelam, pekat dosa kita, hidup kita. 看我们的罪黑到什么程度。 Dia selalu melihat hati kita yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Dia. 他是看我们悔改的心，看我们要归回他的心。 Nah, oleh sebab itu hari ini maukah kita mengalami keselamatan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. 所以现在我们应该问一问自己，是不是我们要得到耶稣寻找罪 Maukah 人给 kita 我们的救 mengalami 恩？ sukacita yang besar bagi pendosa itu di dalam hidup kita? 我们要不要得到耶稣所赐给我们的这个大喜乐呢？ Bertobatlah dengan sungguh-sungguh dari dosamu di hadapannya pada saat ini juga. 让我们这个时候真是能够在神的面前，我们真正的悔改。 Kita tidak bisa berdiri di dua kaki. 我们不能够脚踏两 Satu 手 sisi 船。 kita berkata, saya percaya Yesus. 我说我相信耶 Tapi 稣， di satu sisi kita masih menikmati hidup di dalam dosa. 但是另一方面，我们还是享受最终之乐， Tidak bisa. 是不能够的。 Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, 我们应该要真正的跟随耶稣， bertobat dengan sungguh-sungguh 我 dari 们应该 dosa. 真正的悔改。 Karena itu Alkitab memperingatkan kita di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23 dan 24. 所以在以西结书圣经这么的告诉我们， Jika engkau bertobat dari dosamu dan berbalik kepada Allah, 就是你真的悔改，你归回给神的话， maka engkau akan hidup. 你要活着。 Tetapi jika engkau terus-menerus hidup di dalam dosamu, maka engkau akan binasa di dalam dosamu. 但是，若是你还是活在罪里面的话，你就死在罪中。 Saudara-saudara, kita bersyukur Alkitab memberitahukan kepada kita 圣经告诉我们， dampak dari 3 respon Sakeus terhadap Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang mencari dan menyelamatkan dia manusia yang berdosa. 撒该对耶稣的3个这个态度。 Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, 第9节， hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. 耶稣说：“今天救恩到了这个家， Sakeus dan seisi rumahnya diselamatkan. 撒该与他的家人都得救了。 Oleh sebab itu pada hari ini sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, 所以我今天我很谦卑的， izinkan saya sekali lagi untuk menanyakan pertanyaan yang menggelisahkan hati. 让我真是能够问你们一个问题： Maukah hari ini kita mengalami sukacita keselamatan yang besar dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita? 我们是不是要在我们的身上或者我们的家人那里经历耶稣基督给我们的这个救恩、这个喜乐呢？ Jika kita mau, 就是我们要的话， maka hari ini Alkitab setidaknya mengingatkan kita 3 kebenaran yang penting dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 刚才讲述的经文最起码告诉我们3。 Ayo, mari sama-sama kita bacakan bersama-sama supaya masuk ke dalam pikiran kita, ke hati kita, kita hidupi di dalam hidup kita. 能够让我们铭刻这3点。 Yang pertama apa? Sadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus Sang Juru 我 Selamat. 们 Yang kedua, 醒悟我们是罪人，我们需要救主耶稣。 milikilah relasi secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru 我 Selamat. 们应该有主建立亲密的关系。 Ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa kita di hadapan Yesus Kristus Sang Juru 我 Selamat. 们在救主的面前，我们真正的悔改。 Waman tahukah? Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kedua hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan dan menerjemahkannya. Demikian juga jemaat-Mu terbatas untuk menangkap, mengerti dan memahaminya. Tapi sekali lagi kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman, Roh Kudus yang sama juga yang mengiluminasikan, yang menerangi hati pikiran kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus.